Okay, Assalamualaikum. Kita sambung video kedua statistik. Soalan trial Negeri Sembilan 2018. Ini adalah soalan kertas 1. Okay, diberi taburan kekerapan skor untuk sekumpulan pelajar dalam ujian. Okay, so daripada markah 1 sampai 10 ada 4 orang. Ini ada 14, okay, dengan 12. Soalan dia, cari julat. Okay, julat, kita bincang tadi, julat dia adalah midpoint range kan. Range dia sama dengan midpoint sebab dia ada kelas, so dia midpoint yang besar tolak midpoint yang kecil lah. So midpoint kita yang besar, okay, kita kena dapatkan midpoint antara 30 sampai 40. Antara 31 sampai 40, so kita punya midpoint adalah 35.5. Dan yang paling kecil daripada 1 sampai 10, yang paling tengah-tengah adalah 5.5. So kita tolakkan, dapat jawapan 30. Itu soalan A. Untuk soalan B, cari nilai K. Okay, saya lebih suka kepada kaedah tradisional supaya tak payah banyak benda sangat nak ingat. So saya salin balik data kita ni, tapi dalam bentuk ke bawah. 31 sampai 40. Okay, so ni kita punya dalam bentuk kelas kan. Okay, sebelah ni adalah X. X ni data kita yang mana kita ambil dia adalah sebagai midpoint setiap data tu lah. So 5.5, 15.5. Macam nak dapatkan 1 tambah dengan 10 bagi 2. Okay, so ni dapat 25.5 dan 35.5. Ini yang tadi kita ambil untuk kira dia punya range tadi. Yang paling besar tadi tolak paling kecil. Okay, seterusnya kita akan buat untuk F, frekuensi dia. So frekuensi 4, 14, K 12. Okay, sekarang kita buat kumulatif. Kumulatif F. Kumulatif ni dia zigzag bersambung. Okay, mula dengan 4. So 4 sambung 14 jadi 18. 18 sambung K, 18 tambah K. 18 tambah K sambung 12 jadi 30 tambah K. So dekat kumulatif kumulatif frekuensi ni yang paling akhir ni adalah kita punya N. Kita punya N. Okay, cukup sampai situ. Lepas tu sekarang, okay, ni median kan. Okay, median, rumus dia adalah, ini yang rumus dia bagi kat nombor 5, dia adalah L tambah N per 2 tolak F bahagi dengan F median. Okay, lepas tu darab dengan C. Okay, kalau saya boleh letakkan satu segitiga kat sini. Okay, kita letak 1 point dekat F, 1 point dekat FM dan 1 point lagi dekat L. So kita cantumkan dia. Kini berbentuk segitiga ni. So diberi M kita pada 23.625. So kita fokus pada kita punya kumulatif. 23 tu dekat mana? Okay, dia mestilah selepas 18. Lepas tu data yang keempat ni dah masuk 30. So maknanya 23.625 ni ada dekat sini. So ni kita punya M, median. Okay, so macam nak buat segitiga yang macam dekat atas tu. Okay, kita letak titik kat sini. So titik sebelum tu dekat kumulatif dan titik dekat depan dia. Dia segaris dengan ni depan dia. Okay, ni adalah segitiga. Okay, bila saya tunjuk segitiga macam ni, maksud dia, okay, yang kat depan tu dia punya L, lower boundary. So lower boundary ni, okay, sebelum 21 ni kita ada 20. So antara 20 sampai 21 tengah-tengah adalah 20.5. Okay, so nak isi dia ikut bucu-bucu ni lah. Bucu segitiga ni sama kat sini. Okay, so dia akan mula dengan L. So L kita punya lower boundary adalah 20.5. So kita akan tambah N. N tadi saya kata adalah 30. Tambah K to N per dengan 2. Okay, tolak. Okay, tengok segitiga ni. Yang atas segitiga adalah nilai dia 18.
Okay, so tolak dengan 18. Okay, lepas tu dia ada per. Per yang FM ni, dia adalah segitiga yang bawah ni, iaitu K. Lepas tu kita kurungkan semua. Okay, darab dengan C. C kita berapa? Daripada 1 sampai 10, C kita ada kelas. Sela kelas kita 10. Okay, so yang depan ni adalah 23.625 lah. Okay, so kita kena solvekan dia. Okay, kalau nak masuk kalkulator, kita akan masukkan macam ni Nak masuk kalkulator guna equal tu, kita tekan 20.5 ni saya nak buat dia pindah sebelah tu, jadi tolak. So tekan 23.625 tolak 20.5, lepas tu tekan equal. Okay, lepas tu yang belakang ni kita anggap dia sekali ni yang belakang ni kita anggap dia sekali. Okay, so kita kena letakkan kurungan kat sini dan kurungkan atas ni 30 tambah K ni. Okay, so kita letak kurungan yang warna merah saya buat yang pertama tu. Lepas tu kurungan lagi untuk isi 30 tambah alpha X. Okay, tutup per 2. Okay, lepas tu tolak 18. Okay, tutup. Okay, lepas tu kita tekan darab 10 per K. Lepas tu tekan shift calculate. Lama sikit tunggu. Okay, dapat jawapan. K sama dengan 16. Okay, nampak Okay, next. Soalan 16. Okay, ni adalah soalan trial tahun lepas. Okay, ni yang saya bagi tahu tadi. Dia tanya mana satu kecenderungan memusat yang paling sesuai. Okay, kita tengok data dia. Kalau tengok data dia memang tak adalah ada nilai ekstrim kan. So, okay, dia kata apakah sukatan kecenderungan yang paling sesuai. Okay, bila dia tak ada nilai ekstrim, kita akan gunakan mean. Okay, sebab dia tu dia lah, sebab tiada nilai teori pula ekstrim. Okay, ekstrim maksudnya nilai yang tiba-tiba dia seorang je lain. Contoh tiba-tiba sini ada 200. So dia tak adalah benda-benda tu. Dia nombor yang dekat-dekat antara 100, 1, 98, 96, 97, 103, 96, 99. Okay. Okay, next. Apakah seorang atlet dengan skor 97 mengambil keputusan untuk menarik diri. Okay, yang ni menarik diri. Dan digantikan dengan seorang atlet 200 dengan skor dia 210. Okey. So apakah sukatan kecenderungan memusat? Okey, kecenderungan memusat ni ada 3 mean, mood atau median. Okey, manakah yang paling sesuai? Okey, sekarang ni 97 dah keluar. Masuk yang 210 tu dia lah yang nilai ekstrim. Okey, kalau ada nilai ekstrim, kita mesti gunakan median. Data yang kita gunakan adalah median. Okey, kerana mempunyai nilai ekstrim, iaitu 210. Okay, next. Okay, soalan terakhir tahun lepas juga, tapi ni soalan kertas 2. Okay, menarik, soalan dia menarik. Okay, dia bagi tahu susunan pelajar ni dia dah susun mengikut susunan menaik. Dia dah bagi tahu kat sini. Okay, disusun secara menaik. Maknanya nombor ni dah susunan menaik. Okay, lepas tu dia beri bahawa julat antara kuartil. Okay, kalau saya susun 6. Okay, katakan ini adalah X. Lepas tu 8. Lepas tu Y. Lepas tu 13. Lepas tu 15. Lepas tu 18. Okay, sekarang dia bagi tahu jualan antara kuartil. So interquartile range kita ialah 7. Lepas tu dia bagi tahu mean ialah 11. Cari markah Zaidah dengan Naliza. Okay, maknanya dia nak tahu X berapa, Y berapa. Okay, so untuk buat interquartile range, first kita kena tahu dekat mana kita punya median, tengah-tengah.
So senang sebab data ni jenis ganjil. So yang tengah-tengah sini, okay, so untuk mendapatkan sini lebih ada 3, sini lebih ada 3 kan. Okay, untuk mendapatkan kuartil yang pertama, dia mesti tengah-tengah antara 3 ni. So ni adalah kuartil pertama. Yang ni tengah-tengah ni adalah kuartil yang ke-3. So rumus untuk kuartil adalah interquartile range adalah Q3 tolak dengan Q1. Okay, so sama dengan 7. So Q3 adalah 15 tolak dengan X sama dengan 7. So X pindah sebelah, 7 pindah sebelah, 15 tolak 7, 8. Kan dah siap. Okay, sekarang apa nama ni? Min. Okay, min adalah hasil tambah semua. So min sama dengan sum X over N. So min kita 11. So sama dengan sum X kita 6 tambah X kita dah tahu 8 kan. 6 tambah 8. Ada lagi satu 8 tambah Y tambah 13 tambah 15 tambah 18. So bahagi dengan 7. Okay. So kita selesaikan ikut pindah-pindah lah sebab ada satu unknown je kat situ Y. Okay, so 7 pindah 11 jadi 77 darab dengan 11. So sama dengan okay, nombor tambahkan dapat 68. So tambah dengan Y. So Y adalah 68 tolak 77. 77 tolak 68. So dapat 9. Okay, dah siap. Untuk soalan A 2 markah. Okay, next cari sisian piawai, standard deviation. Standard deviation, okay. Okay, standard deviation saya padam ni. X8, Y9 X ni 8, Y ni 9. Okay, so nak cari standard deviation. So dia sama dengan set sum X square over N minus mean square. Okay, so sum X square, ingat data tu kita kena tambah Y 9 Okay, ingat setiap data dia mesti dikuasa 2 kan, barulah ditambah. Okay, lepas tu kita akan per dengan N kita 7 tolak dengan min. Berapa min? Min kita kan 11. So 11 kuasa 2. Okay, so jangan lupa langgar. Okay, so dapat dalam set dia dapat 16.5714. So set kan dia dapat 4.0708. Okay, dapat 2 markah lagi. Okay, so next soalan C. Markah tak ingat terpotong markah dia. Okay, pelajar-pelajar itu meneruki satu lagi ujian. Pelajar-pelajar itu semua orang. Okay, lepas tu setiap orang berjaya. Okay, maknanya setiap, bila kata setiap, maknanya setiap data akan mengalami perubahan, iaitu sebanyak 2 kali ganda. Apa maksud 2 kali ganda? Darab 2. Itu je dia punya maklumat. Okay, sekarang soalan dia nyatakan min. Min yang baru dan variance yang baru. Okay, kalau min, okay, kita kena tahu min lama kan. So dia new sama dengan yang lama 11. So darab lah dengan 2. So jawapan dia min. Okay, so dapat 11 darab 2, 22. Okay, lepas tu sekarang kita buat variance new. Okay, so kita kan ada variance yang lama. So variance yang lama kita adalah 16.5714. Okay, ni variance kita ambil yang ni variance sebelum dia set tu. Okay, so nak darabkan dengan 2 tu, 2 tu mesti dikuasa 2 kan, sebab dia adalah variant. Jangan lupa kuasa 2 kan. So jawapan dia 66.2856. Okay, habis. Okay, wallahu a'lam bisawab.